Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi dalam video kali ini kita nak buat revision ataupun ulang kaji berkenaan bab 2.7 KSSM tingkatan 4 iaitu impuls dan daya impuls. Jadi saya ada sediakan untuk awak semua satu template mind map khusus untuk bab 2.7 ni. Jadi apa yang kita bincangkan dalam video ni kamu boleh isi supaya kamu nampak the view of this subtopic. Okay. Jadi kita pergi dulu pada bahagian yang pertama iaitu impuls. Jadi dalam impuls ni ada beberapa perkara penting yang kita kena tahu. Iaitu yang pertama ialah berkenaan dengan definisi impuls. Apakah yang dimaksudkan dengan impuls? Kat sini kita tengok perubahan momentum. Jadi impuls ialah perubahan momentum. Bila kita kata perubahan, maksudnya ia melibatkan perkara yang sebelum dan perkara yang selepas. Dia berubah. Jadi apa yang berubah? Yang berubah ialah momentum. Momentum kita dah belajar sebelum ni kan. Dia punya formula P sama dengan mv. Yang mana M ialah jisim, V ialah halaju. Jadi momentum ni ialah hasil darab jisim dan juga halaju bagi sesuatu objek. Jadi sama momentum, nampak? Perubahan momentum. Kita dah done dia punya definisi, kemudian kita pergi pada formula dia. Formula dia, kita kata perubahan momentum, betul? Jadi, tengok. Ini adalah momentum akhir tolak dengan momentum awal. Jadi, inilah perubahannya. Jadi, ini kena ingat sampai bila-bila formula impuls, iaitu perubahan momentum. Momentum akhir tolak momentum awal. Okey? Ataupun boleh juga kita kata momentum sama dengan F darab T. Yang mana F ialah daya dan T ialah time of impact ataupun masa sentuhan. Jadi boleh gunakan kedua-duanya bergantung kepada soalan tu lah. Jadi lepas ni kita akan buat beberapa contoh untuk kita nak nampak masa bila nak guna formula ni. Okay? Okay, so formula is done. Next, kita pergi kepada SI unit bagi impuls. Apakah SI unit bagi impuls? SI unit bagi impuls, kita tengok ini ialah momentum, jisim dan juga halaju. Maka dia akan jadi kg meter per second atau meter per saat. Yang mana kg ni daripada jisim dan meter per saat ialah daripada velocity, daripada halaju. Ataupun kita boleh juga guna Newton second, Newton saat. Yang mana Newton ialah unit SI bagi daya dan second ialah unit SI bagi time of impact. Okey. Baik, yang kedua ialah berkenaan dengan daya impuls. Jadi dalam daya impuls juga ada beberapa perkara penting yang kita kena tahu. Yang pertama ialah definisi daya impuls. Jadi dekat sini kita kata daya impuls ialah kadar perubahan momentum dalam sesuatu pelanggaran. Tadi impuls kita kata perubahan momentum, betul? Tapi daya impuls dia kadar perubahan momentum. Bila ada perkataan kadar di sini ataupun rate, ia melibatkan masa, time. Jadi bila dia melibatkan masa, tengok formula untuk daya impuls ni. Nampak? Kan kita kata daya impuls ialah kadar perubahan momentum ataupun rate of the change of momentum. Jadi bila kita kata rate, mesti dibahagikan dengan T. Kadar mesti dibahagi dengan masa. Jadi ini ialah formula bagi daya impuls. Daya F, yang mana F ini ialah daya. MV ialah momentum akhir. Dan MU ialah momentum awal dan T ialah time of impact ataupun masa sentuhan. Okey, dalam daya impuls ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Iaitu yang pertama, daya impuls dia berkadar songsang dengan time of impact. Maksud dia apa? Maksudnya bila daya impuls tinggi, maka masa sentuhan dia rendah. Dan vice versa. Maksudnya kalau kalau daya impuls dia rendah, maka masa sentuhan dia tinggi. Okey? Contoh saya bagi contoh. Seorang atlet dia main lompat tinggi. Tahu lompat tinggi yang ada palang dan ada tilam tu?
Jadi sebenarnya apakah fungsi tilam yang lembut tu? Okey, sebenarnya tilam itu fungsi dia, salah satu fungsi dia adalah untuk menambahkan time of impact. Kan kita tadi dah faham kan maksud time of impact apa. Jadi bila tilam tu lembut, maka masa yang diambil untuk impuls tu berlaku adalah tinggi. Jadi bila masa tinggi, maka daya impuls akan jadi rendah. Nampak tak? Sebab tadi kita kata daya impuls dengan masa berkadar songsang. Jadi kalau ada soalan tanya bagaimanakah cara untuk bagaimanakah cara untuk mengurangkan daya impuls, maka kita boleh jawab dengan cara meningkatkan masa sentuhan. Vice versa juga, ataupun kalau soalan tanya bagaimanakah cara untuk meningkatkan daya impuls, kita jawab dengan cara mengurangkan masa sentuhan. Okey. Dan perkara yang kedua, kena tahu bahawasanya daya impuls dan perubahan momentum adalah berkadar terus. Maksudnya apa? Maksudnya apabila perubahan momentum tinggi, besar, maka daya impuls juga besar. Dan sekiranya perubahan momentum rendah, maka daya impuls juga rendah. Okey, dan kena tahu kalau daya impuls tinggi, besar, kalau daya impuls besar, maka kesannya juga besar. Kesannya tu maksudnya kerosakannya juga besar. Okey, kita tengok contoh. Contoh ni ada dua situasi kereta yang sama tapi beza dia halaju. Yang ni berhalaju 20 meter per second, yang ni halaju dia 50 meter per second. Dan ini adalah tiang. Jadi soalannya, antara A, situasi A dan situasi B, yang manakah yang menyebabkan tiang ini berlaku kerosakan yang lebih teruk? Jadi jawapannya ialah mana yang lebih teruk ialah yang mana menghasilkan daya impuls yang besar. Okey, kita tengok velocity di sini ialah 20 dan velocity dekat sini ialah 50. Jadi antara A dengan B ni semestinya momentum yang tinggi ialah pada situasi B, sebab momentum dan juga halaju berkadar terus. Maka perubahan momentum yang berlaku dekat situasi B ni adalah tinggi. Jadi kan tadi kita kata apabila perubahan momentum itu tinggi, maka daya impuls juga tinggi. Jadi nampak dekat sini daya impuls dia besar disebabkan perubahan momentum dia besar. Maka kereta B ni akan berlaku kerosakan ataupun kesan yang lebih teruk disebabkan daya impuls yang besar. Okey. Okey, sekarang kita tengok kepada beberapa contoh soalan untuk kita nak nampaklah masa bila nak guna formula-formula ni. Okey. Jangan lupa catat dalam helaian template mind map yang saya bagi tu. Baik, sekarang kita akan pergi kepada contoh soalan yang pertama. Jadi, contoh ni sebenarnya ada dalam buku teks muka surat 69. Okey, sebiji berbola plastisin yang berjisim 0.058 kg dilontarkan pada halaju 10 meter per saat dan menghentam dinding. Berbola plastisin itu melekat pada dinding. Berapakah impuls yang terhasil pada plastisin itu? Okey, jadi kita dah fahamkan soalan. Step yang pertama adalah kita keluarkan maklumat yang diberi. Okey. Sekarang kita tengok dalam soalan ni. Apa maklumat yang dia bagi? Sebiji bola, guna pen hitam. Sebiji berbola plastik yang berjisim 0.058. Okey, so dia bagi dekat sini ialah dia punya jisim. Maka kita tulis M. Dia punya simbol untuk jisim, M ialah 0.058 kilogram. Lagi apa soalan dia bagi? Dilontarkan pada halaju. Dia bagi halaju. Jadi kita tulis halaju. Ini adalah halaju awal atau halaju akhir. Tengok, sebiji bola plastik yang berjisim 0.058 dilontarkan pada halaju 10 meter per second. Maksudnya dia mulakan lontaran tu dengan halaju halaju bola tu 10 meter per second. Jadi bermaksud 10 meter per second itu adalah halaju awal. Jadi simbol bagi halaju awal ialah U. 10 meter per second per saat. Jadi berapa dia punya halaju?
akhir. Okey, kita tengok. Dan menghentam dinding. Berbola plastisin itu melekat pada dinding. Maksudnya lepas bola tu, bola tu langgar, dia hentam dinding kemudian dia stop. Bermaksud halaju akhir dia iaitu V sama dengan 0 meter per saat. Okey, lagi ada tak dia bagi? Berapakah impuls yang terhasil? Jadi dia nak impuls. Jadi tulislah impuls sama dengan berapa? Okey, sekarang step pertama kita dah buat, iaitu kita dah keluarkan segala maklumat yang dia bagi. Step yang kedua adalah kita pilih formula apa yang kita sesuai guna untuk selesaikan masalah ini. Jadi dia nak impuls. Jadi teruslah kita tulis formula bagi impuls yang kita dah belajar tadi. Dengan menggunakan maklumat yang dia bagi, formula apa yang sesuai, sama ada FT ataupun yang momentum tu. Maka sudah tentulah kita akan guna formula yang momentum tu, iaitu impuls sama dengan MV tolak MU, iaitu perubahan momentum. Jadi kita masukkan M1 pula, M kita 0.058 darab dengan V kosong. Tolak, tak muat saya sambung bawah Tolak dengan sama juga kita punya jisim, kemudian halaju awal kita 10. Jadi kita calculate macam biasa menggunakan kalkulator. Kosong ni habis, darab maka jadi 10. Kosong tolak 0.8. Jadi kita akan dapat negatif 0.58 dan dia punya unit apa? Newton second. Ataupun nak guna kilogram meter per second pun boleh, tak ada masalah. Okey, nilai negatif ini menunjukkan impuls itu berlaku pada arah yang bertentangan dengan halaju plastisin. Jadi there is no problem. Ini nilai negatif ini adalah saya kata tadi untuk dia nak menunjukkan impuls itu berlaku pada arah yang bertentangan dengan halaju plastisin. Okey, faham ni? Next kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Baik, ini adalah contoh yang kedua, iaitu seorang pemain golf memukul bola golf berjisim 45.93 gram pada halaju 50 meter per saat. Jika masa impak ialah 0.05 saat, berapakah daya impuls yang dikenakan pada bola golf oleh kayu golf? Jadi ini berkenaan dengan daya impuls pula lah contoh ni. Jadi macam biasa first step kita ialah kita keluarkan informasi yang diberi dalam soalan. Okey, kita tengok. Memukul bola golf berjisim. Okey, dia bagi jisim macam biasa. Dia punya simbol ialah M. Oh, dia bagi dalam gram lah. Maka kita kena tukar kepada unit SI dia. Maka dia akan jadi 0.04593 kilogram. Okey. Kemudian pada halaju 50 meter per saat. Okey, ini halaju awal atau akhir? Kalau kita main golf, bola golf akan diam dulu, betul? Jadi halaju awal dia ialah 0. Maka U ialah 0 meter per saat dan V, ini adalah V, iaitu halaju akhir 50 meter per saat. Okey, jika masa impak ialah 0.05, maka ini ialah T, time of impact dia 0.005 saat. Berapakah daya impuls? Jadi dia nak F, berapakah daya impuls yang dikenakan pada bola golf. Jadi setelah kita tengok pada maklumat yang dia bagi, kita tengok pula nak guna formula apa ni. Dia minta daya impuls, jadi kita gunalah formula daya impuls, iaitu F merujuk kepada daya sama dengan perubahan momentum MU bahagi dengan masa. Maka masukkan kita punya M,
iaitu 0.04593 darab dengan dia punya hal laju akhir 50 tolak dengan jisim yang sama 593. Allahu Akbar. Darab dengan kat sini lah sorry darab dengan kosong, maka ni akan jadi kosong lah nanti, maka akan jadi bahagi dulu kan, bahagi dengan T dia 0.0005, maka kita calculate by using the calculator and then we will get the answer. Jawapan dia ialah 459.3 Newton dia punya SI unit. Okey, jadi nampak tak nilai dia ialah positif. Jadi bermaksud daya impuls ini bertindak pada arah yang sama dengan hal laju bola golf. Baik, contoh yang ketiga. Sebiji bola golf, situasi yang macam tadi juga. Sebiji bola golf berjisim 0.045 kg dipukul dengan daya 270 Newton dengan masa ikut lajak dia 0.05 saat. Hitung laju bola tersebut. Okey, macam biasa kita keluarkan maklumat yang soalan beri, iaitu jisim M. Jisim dia dah dalam SI unit, jadi tak perlu tukar. Okey, kemudian dia bagi daya, iaitu F 270 Newton. Dengan masa ikut lajak, ini sama juga dengan T, iaitu 0.005 saat. Hitung laju bola tersebut. Jadi dia nak V dia berapa? Sebab kita tahu untuk golf, sebab bola tu tak bergerak pada awalnya, jadi U dia ialah 0 meter per saat. Jadi setelah kita keluarkan maklumat, kita tengok formula apa yang sesuai digunakan untuk kita nak kira laju. Jadi kita boleh guna formula yang impuls, iaitu FT sama dengan MV tolak MU, sebab dia bagi daya. Dan dia bagi juga T. Kemudian dia nak V, betul? Jadi inilah formula yang sesuai digunakan. Dan kita masukkan nilai. F ialah 270. T dia ialah 0.005. M dia bagi 0.045. Dan V kita nak cari. Tolak dengan kosong lah, sebab U dia kosong. Kosong tak nampak. Tolak kosong, jadi tak perlu tulis pun tak apalah. Kemudian dia nak V. Jadi kita selesaikan yang ni macam biasa. Guna kalkulator akan dapat 1.35 sama dengan 0.045 V. Kemudian selesaikan macam biasa. Ni bawa ke bawah, jadi bahagi. Oleh sebab itu V sama dengan 30 meter per saat. Maka ini adalah laju bagi bola golf tersebut. Okey, jadi kita dah selesai tengok beberapa contoh. Sekarang saya nak semua cuba untuk jawab latihan formatif 2.7 dalam buku teks muka surat 69 sebagai latihan untuk nak isi dalam template mind map yang saya bagi tu. Okey, sekian, terima kasih.